Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya membaca laporan media tentang kenyataan ataupun ucapan yang dibuat oleh Presiden PAS yang menjangkakan bahawa kerajaan hari ini yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar akan tumbang tidak lama lagi. Itu yang diperkatakan oleh Tan Sri Abdul Adik Awang. Dia berucap pada sesi dialog ulama negarawan mendepani cabaran globalisasi media masa kini, anjuran Yayasan Permata Ummah di Kuala Lumpur semalam. Dia menyatakan bahawa orang tanya bila berlaku ini, maksudnya bila berlaku kerajaan ini akan tumbang. Dia katakan ini ramalan, dia kata insya-Allah dalam masa terdekat, kata dia. Jadi jelas bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang ni masih lagi tidak boleh menerima kenyataan bahawa Perikatan Nasional PAS itu ditolak oleh rakyat. Dan daripada kenyataan yang dia buat itu menunjukkan bahawa memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Perikatan Nasional lah bila dia kata macam tu kan, untuk menjatuhkan kerajaan yang ada ini. Sebab itu dia kata kalau jatuh lagi jangan salahkan kami, bukan tebuk atap tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dinding pecah. Dia pun dalam ucapan di parlimen pun semalam dia pun berkata serupa juga. Dan dia kata merujuk kepada pentadbiran PH yang ditumbangkan melalui langkah syaitan pada 2022. Jadi dia kata bukan salah dia, bukan salah tebuk atap, tapi sebab atap bocor, pintu terbuka, dia katakan. Jadi daripada kenyataan ini ini pandangan saya lah, maksudnya memang usaha-usaha terus dijalankan oleh puak-puak ini untuk memastikan kerajaan ini runtuh. Sedangkan kita tahu bahawa sepatutnya bukan ini usaha yang dilakukan, sepatutnya dilakukan oleh parti yang mengaku berjuang Islam. Sepatutnya parti ini menjurus mengajak orang kepada perpaduan, kepada perpaduan bukan kepada keruntuhan. Sebab kita tahu mana mungkin kita boleh membiarkan negara kita ini terus berada dalam kancah politik ketidakstabilan seperti ini kan. Kalaulah apa yang dikatakan itu berlaku, maksudnya kerajaan ini runtuh tak lama lagi, sudah tentu negara mengalami masalah ketidakstabilan politik, baru nak tubuh kerajaan, lepas tu dasarnya bertukar dan sebagainya. Dalam keadaan kemelut begini, sanggup dia nak meruntuhkan kerajaan ini. Dan saya tidak heran tuan-tuan kalau dia berusaha lagi. Sebab apa? Di saat negara berada dalam keadaan COVID yang melanda pun, puak-puak ini sanggup melakukan tebuk atap ini, menidakkan mandat rakyat ketika mereka menggagaskan langkah syaitan. Dia selalu di ujung ataupun selalu dia bercakap nak kepada perpaduan, nak kepada perpaduan. Sedangkan PAS sendiri menolak perpaduan yang telah dianjurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sendiri, yang menganjurkan, menitahkan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan, PN join kerajaan perpaduan. Tetapi mereka lah yang menolak secara dengan bongkak, dengan sombong menolak kerajaan perpaduan, tak mau join kerajaan perpaduan. Dan sekarang masih lagi kalau mereka bercakap begitu bahawa kerajaan ini tak lama, maksudnya mereka masih lagi berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini. Maksudnya kalau mereka nak jatuhkan kerajaan ini, maksudnya mereka nak supaya politik Malaysia ini terus tidak stabil. Bila politik tak stabil, ekonomi makin teruk, tak ada pelabur nak datang. Inilah kerja-kerja jahat pembangkang yang sebenarnya boleh menyebabkan politik kita tak stabil, negara luar lihat Malaysia ini tak stabil dan sebagainya. Jadi nanti pelaburan tak masuk. Jadi inilah sebenarnya kerja paling jahat yang dilakukan oleh PN untuk menjadikan politik kita tak stabil, menggambarkan Malaysia ini dalam keadaan buruk. Jadi sebenarnya siapa yang meruntuhkan negara? Ini bukan nak meruntuhkan politik PH, politik BN dan sebagainya, tetapi sebenarnya kerja-kerja yang mereka lakukan ini adalah untuk meruntuhkan negara. Sebab apa? Apabila negara luar melihat
politik kita tak stabil, maka ianya akan menjejaskan kepercayaan pelabur nak melabur, menjejaskan ekonomi negara, dan rakyat akan semakin teruk disebabkan oleh ekonomi negara yang tidak berkembang, disebabkan oleh kestabilan politik yang digambarkan tidak stabil oleh Perikatan Nasional. Jadi saya mengajak rakyat Malaysia supaya faham bahawa mereka inilah, Perikatan Nasional inilah, PAS terutamanya, yang sebenarnya menyebabkan Malaysia ini dilihat tak stabil. Mereka lah yang tidak mahu mengiyakan apa kebaikan yang telah dibuat oleh Kerajaan Perpaduan. Tapi insya-Allah tuan-tuan, kita jangan hirau orang yang meroyan, orang yang tak boleh move on ini. Kita kena berdiri di belakang Kerajaan Perpaduan yang sebenarnya telah terserlah kebaikan dan juga efektiviti mereka. Kerajaan ini apabila telah berjaya melaksanakan pelbagai dasar yang kita yakin mampu untuk membawa Malaysia keluar daripada kemelut ekonomi, kemelut politik, dan mampu untuk membantu rakyat untuk mendepani masalah kos hidup dan sebagainya. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.